wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghanina bihalal harami wal masih wa bismika Allahumma ya da'im ya qayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimala dunya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa qadtam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita hari ini. Mudah-mudahan ni dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, jumpa kita akhirnya. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala insyaAllah. Alhamdulillah, panjang lagi umur kita, masih lagi bernafas lagi kita. Saya ingatkan tak sampai tadi, pasal saya 6.20 ada di Tol Bangi lagi. Pasal tak lepas, tadi ribut, pokok tumbang, sembot tumbang, habis semua tumbang. Kita yang lagi tak tumbang. Masih panjang lagi umur kita. Habis, signboard highway tu habis. Highway sepanjang sampai ke Bukit Mahkota habis. Ya. Tak kira yang pakai tudung ke tak pakai tudung, semua tumbang. Maksudnya hari ni tak tahu kenapa, angin tak tahu dari mana. Alhamdulillah. Mungkin Allah tahan kita orang slow perlahan. Saya pun tension kat tadi. Dah risaulah, dah 6.20. Tak sampai, tak lepas Bangi. Ya, tu. Ustazah kata laisalaha min dunillahi kasyifa. Allah tu. Maknanya baca-baca juga, risau-risau juga, betul. Tu. Insya-Allah kita masih lagi dalam kitab Indahnya Hidup Bersyariat, muka surat 24. Betul. Belajar Al-Quran. Betul eh? Betul. Ya. Muka surat apa? Muka surat 21. Betul. Kitab saya lama. 21. Perenggan mengenal munafik, musyrik, kafir dan murtad ya. Okey, alhamdulillah tanda ni. Saya mentanda pun, tapi kata tu 24 tadi. Lupa. InsyaAllah dapat semua ya? Muka surat 21 kitab baru, kitab lama muka surat 24. 21. Kitab lama muka surat 21, kitab baru 24. Boleh? Yang ada kitab lah, yang tak ada kitab jangan cari. InsyaAllah. Dapat InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya, tengok sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengenal munafik, musyrik, kafir dan murtad. Allah tuan. Nah ni. Sifat yang hebat ni. Makna munafik. Munafik yang pertama ya, munafik. Makna munafik dari segi bahasa, orang yang menyembunyikan perkara atau maksud sebenar. Dari segi syarak, seseorang yang tidak menzahirkan kekufuran dengan cara menyembunyikannya di dalam hati. Ni maksud sebenar munafik. Makna dia dari segi bahasa, definisi dia, orang yang menyembunyikan perkara yang sebenar, maksud sebenar. Dia Islam,
Dia tak suka Islam, dia mengaku Islam. Dia Islam tapi tak nak ikut. Ya. Membaca Quran tu dia skip. Tahu skip? Dilarikannya. Takut nak baca. Tu munafik juga. Pasal nak menjaga pangkat, menjaga harta, menjaga status. Munafik, tuan-tuan. Perangai munafik ni zaman Rasulullah SAW lagi. Pasal dia mengejar Rasulullah. Ya, Nabi berhijrah ke Madinah, orang munafik ni follow. Dialah tukang bagi info kepada Abu Lahab, Abu Jahal. Perangai tu dibawa sampai sekarang. Kalau orang yang membawa kebenaran tu, dia takkan berhenti bimbang. Dia mengaku dia Islam tapi kadang-kadang dia tak suka Islam. Ni kena renung. Ya, macam semalam My Quran Time kata, saya catatkan sedikit My Quran Time. Ya, salah satu perangai terburuk sekali, ya, disembunyikan ayat-ayat Quran ataupun dia lari pada ayat Quran. Patut muka surat tu dibaca, dia tak nak, bimbang, takut orang terasa, dia skip, dia lari, dilangkahnya muka surat tersebut. Contohnya muka surat tu menyentuh bab arak atau bab aurat, dilarikan diri, dilangkahnya muka surat tu. Tu dia menyembunyikan sesuatu. Ini yang sebenar dari segi bahasa, menyembunyikan perkara ataupun maksud sebenar. Kita dah Islam daripada kaki sampai atas, betul? Kalau pokok daripada akar sampai pucuk pokok tu, pokok tersebut. Kalau pokok pelam, pokok pelam. Pelampau tetap pelampau. Kuinin tetap kuinin. Bacang tetap bacang. Betul? Sama ke bacang dengan kuinin? Tak sama. Kalau tak percaya, test. Letak getah dekat hidung. Betul? Test. Tengok mana hebat, bacang ke kuinin? Bacang, pasal dah selalu kena, betul? Cuba makan mentah-mentah bahagian tangkai dia tu, kan getah tu. Tengok mana yang panas. Bacang dulu. Tu buah. Ya. Nak sedap, sambal yang mana yang sedap? Sambal bacang, betul? Kuinin pun sedap juga, tapi ada hebatnya. Cili api pun macam-macam. Cili padi, cili yang ditanam manusia tak pedas, yang ditanam burung itu lagi pedas. Itu dia panggil cili padi, betul? Allah, tuan. Itu dari bawah akar sampai pucuk dia tetap pokok tersebut. Islam macam tu juga. Tak boleh dilakon-lakonkan, tak boleh dinafi-nafikan. Nafi-nafikan ini menyembunyikan maksudnya sebenar. Tu dia jadi munafik. Dari segi syarak, seorang yang tidak menzahirkan kekufuran dengan cara menyembunyikan di dalam hati. Ini lagi dahsyat. Kata orang lama-lama, dia macam musuh dalam selimut. Ni ada, bukan zaman sekarang, zaman Rasulullah SAW pun ada juga. Menyembunyi dia, tersembunyi, berlakon dia bagi info, tukang bagi info pada orang kafir, orang musyrik. Tu bahaya sikit. Ni sampai sekarang ada lagi. Kebiasaannya orang munafik ini bersifat talam dua muka, dengan berpura-pura mengikut segala ajaran Islam dan mengaku mereka ialah seorang Islam, tetapi di dalam hatinya tidak dapat menerima ajaran suci ini. Tu ada tak zaman sekarang? Ada dipandukan ulama, ada tok guru dah bagi petunjuk, ikutlah cara Islam. Dia tak nak, dia ikut juga yang tak Islam. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Sampai nak diraikan yang tak Islam, ambil yang haram. Dah tahu arak tu haram, nak teruskan juga arak yang haram. Ini bukan politik, ini cerita dalam Quran. Ada tak bab Quran cerita pasal arak? Ada, tuan-tuan. Jangan kata tak ada. Dah tertulis dah. Tak percaya, buka ni, nota My Quran Time. Ada tak ni? Kena cari, tuan-tuan. Dah siap dah, 1 juzuk. Allah, tuan-tuan, kita yang kritikal macam ni, yang Allah bagi bala kuman virus ni, tiba-tiba Allah bagi hadiah. Bukan baca, bukan taranum, bukan tadabbur, bukan tajwid, bukan tafsir, tapi siap nota, tuan-tuan. Cukup. Ni baru 1 juzuk, tuan-tuan. Hari ini hari yang last, muka surat yang last, surah Al-Imran. Besok masuk surah An-Nisa.
Nampak? Laju masa tuan-tuan. Tapi kalau betul-betul ikut, betul-betul follow mengaji Quran ni, sebab bila satu surah tu meninggalkan kita, makin lama makin sebab. Pasal apa? Kita nak mati yang nak ditangisi oleh bumi dan langit. Itu orang yang hebat. Orang yang takut dengan Allah Ta'ala, bila mati ditangisi bumi. Tangis ini orang Jawa, tangis ini juga kan? Tangis. Jawa cakap crying. Tangis juga, betul? Ditangisi, dimandeni. Mandeni tahu? Tadi saya baru belajar cakap mandeni. Mandeni apa? Jangan main. Kalau belajar ilmu yang dalam makrifat tu, di pondok pesantren sana dipanggil dimandeni. Betul-betul dia nak terapkan. Tak takut dia dengan apa-apa. Dia takut cuma Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia kenal. Itu bukan mandeni. Kita mandeni itu maksudnya dimandikan, betul? Ini disucikan, dibersihkan. Orang Jawa pondok pesantren. Kena belajar tuan. Bukan calang-calang bahasa tu. Tu mandeni. Kalau bahasa sini dimandikan, betul? Mayat dah dimandeni, betul? Tu kena renung kita. Mana kita pergi tadi? Maksudnya kita kena renung. Ditangisi apa? Ditangisi nangislah. Bumi ni menangis. Pasal apa menangis? Mati dia hebat. Mati takut dengan Allah Ta'ala. Mati tak berhenti dengan Quran. Bumi menangis. Mati tak berhenti dengan sujud. Menangis bumi. Hamba Allah Ta'ala tu tak ada sujud lagi. Tak ada zikir lagi. Tak ada Quran lagi. Pasal apa? Mati dah dia. Nampak tuan-tuan? Cuba renung. Jangan kita mati tak ditangisi bumi. Biar bumi ni menangis. Pasal apa? Bila masuk ke dalam liang lahat, bumi ni peluk kita macam ibu memeluk baby dia. Bayi dia. Orang Jawa cakap bayi, betul? Satu ada masuk ada dua bayi ni. Bayi, anak kecil. Satu lagi bengeli. Tu. Nampak? Tu kena. Dulu kawan saya panggil saya bayi pasal apa? Mak saya bengeli. Pakistan. Tu kena renung kita. Macam baby dipeluk oleh ibu dia. Pasal apa? Tak ada lagi zikir, tak ada lagi al-mulk, tak ada lagi Al-Quran nak dibaca. Hamba Allah Ta'ala tu dah mati. Masuk satu lagi, yang lagi langit menangis. Langit menangis pasal apa? Langit menangis pasal dua pintu tertutup. Satu pintu rezeki, satu lagi pintu kebajikan pahala dia. Pintu rezeki apa? Pintu rezeki bila dah masuk, Allah nak cabut nyawa dia. Kita suap apa pun tak jadi. Bagi minum air pun apa pun tak jadi. Pasal apa? Pintu sudah tertutup. Tuanglah air kosong, susu. Susu cap besi ke tak kisah. Suap satu sudu, dua sudu. Masuk. Lepas tu dia keluar balik. Pintu rezeki sudah tutup. Tu sebab tu rajin-rajin pergi tengok hospital orang nazak ni. Satu lagi pintu rezeki, bila disuapkan makanan, nasi langsung tak boleh masuk. Disuapkan apa? Bubur. Betul? Tak main anak sendiri punya bubur. Order. Mana order? McDonald punya bubur. Bubur McDonald sedap, ada kelas tu. Bila suap satu sudu, dua sudu masuk, akhirnya keluar balik. Pintu rezeki habis. Tu langit menangis. Pintu satu lagi, pintu ibadah dia, pintu pahala dia. Mati saja hamba Allah Ta'ala tu, pintu pahala kebajikan tertutup terus. Menangis langit. Tu tuan-tuan, antara bab kematian. Sebab tu kena siap jembatan kita, jembatan ke akhirat. Balik pada kitab tadi, maknanya kebiasaannya orang munafik bersifat talam dua muka dengan berpura-pura mengikut segala ajaran Islam dan mengaku mereka ialah seorang Islam tetapi dalam hatinya tidak dapat menerima ajaran suci ini. Tu bahaya tuan-tuan. Kita kadang-kadang hari-hari mengaku kita, betul? Kita mengaku inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu hari-hari kita baca Fatihah lagi 17 kali Fatihah, betul? Satu hari semain fardu saja 17 kali. Sunat lain cerita, Fatihah untuk orang mati lain cerita. Fatihah untuk semain fardu saja 17 kali. Pasal apa 17 kali? 17 rakaat.
Sembahyang waktu kita satu hari 17 rakaat. Tapi kadang-kadang kita tak kenal nama-nama Al-Fatihah. Dalam Fatihah tu ada nama tuan-tuan. Saya bacakan balik, diulang balik catatan di My Quran Time. Fatihah ni ada nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nama Fatihah. Nama antaranya Ummul Kitab, Ummul Al-Kitab. Yang kedua Al-Azim. Yang ketiga Fatihah Al-Kitab. Yang keempat Al-Saba Al-Matani. Nama Fatihah. Alhamdu yang kelima. Yang keenam Al-Ruqyah. Fatihah. Yang ketujuh Al-Quran, Ummul Kitab. Tu 7 nama Fatihah. Hebatnya Fatihahnya, dia ada isi penting dalam Al-Fatihah. Saya share lagi. Dalam Fatihah ada isi penting. Yang pertama diturunkan di Mekah. Pasal apa Fatihah tu yang pertama di Quran? Pasal Al-Fatihah surah yang pertama turun komplit, habis. Sebab tu dia ada di depan. Padahal Iqra yang pertama, betul? Ayat Iqra pertama, tapi tak habis. Separuh aja. Tapi bila surah Fatihah ni turun, sekaligus habis. Itu yang dipanggil surah yang pertama, 7 ayat tu. Yang kedua, Al-Fatihah ni ada isinya mewakili seluruh mana Al-Quran, 6,236 ayat, 30 juzuk, 114 surah. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah tu merangkumi satu Al-Quran. Kalau nak belajar kan tafsir Al-Fatihah ni, kata Datuk Ismail Kamus, dah meninggal lah. Apa dia kata? Setahun pun belum habis. Bismillah tu tak tahu berapa bulan. Tu sebenarnya Al-Fatihah tu merangkumi seluruh 30 juzuk Al-Quran. Yang kedua, yang ketiga, Fatihah ni hadiah paling istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Sebab tu kalau tak hafal juga sampai sekarang masalah besar tuan-tuan kita. Surah lain semua hafal, tiba-tiba Fatihah tak hafal. Sah tak solat dia? Sah ke tak sah? Tak sah. Jangan main-main tuan-tuan. Ada orang berumur sampai sekarang, ada sekali kita test, bukan 60, 70 lebih, dekat 80 umurnya. Sembayang turun naik sembayang, tapi tak tahu, tak betul, bukan tak betul surah Fatihah, tak tahu Fatihah. Ada, kita dah jumpa. Terpaksa kita ajar dia, bagi tunjuk. Jangan kita biarkan. Sebab tu salah satu tugasan kawasan Korea kita ni, surau atau masjid, carilah sahabat-sahabat kita, sayang dia, cek Fatihah dia ada ke tidak. Dibimbangi, dia malu nak belajar, dia bimbang nak belajar, takut nak belajar, padahal hari-hari ke masjid tak nak belajar. Boleh sembahyang, boleh turun naik sujud, rukuk, semua boleh. Kami jumpa tu yang 80 tahun umurnya, dah balik Mekah dah, Al-Fatihah tak ada. Jangan main. Bayangkan tuan-tuan masuk ke liang lahat tanpa Al-Fatihah, apa nak jawab? Kalau dah Al-Fatihah tak tahu, confirm yang lain tak tahu. Allah tuan-tuan, kami kadang-kadang ada yang mengaku tak boleh baca Quran. Pasal apa? Dia tak berpeluang belajar. Ni tuan-tuan, tolong jenguk kawan-kawan kita di sini. Tak payah jauh-jauh, ni kawasan kita ni, Kampung Paya, betul? Kampung ni surah Mujian. Carilah sahabat-sahabat. Jangan dibiarkan sahabat-sahabat kita masuk ke liang lahat tanpa Al-Quran. Pasal zaman sekarang Quran dah dihidangkan depan TV besar, My Quran Time, bahasa Jawa ni, betul? Maksudnya apa? Masa kita dengan Al-Quran. Jangan dibiarkan, termasuk kita sendiri. Dengan TV tu lain cerita, satu hari 4 jam, betul? Kejap lagi pukul 10 diulang lagi, besok pukul 6 diulang lagi, 4 jam. Tapi kita sendiri dengan Allah Ta'ala, dengan tali Allah, tu dipanggil Quran, tu tali Allah Ta'ala. Kita berpegang dengan Al-Quran, tak ada lain tuan-tuan. Tu dalam Quran ada hadiah paling hebat. Yang keempat, dalam Fatihah ni ada penghubungan, menghubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk-makhluk lain. Al-Fatihah tu ada.
Tu kita berhubung kan. Setiap kali ayat kita baca Fatihah daripada bismillah sampai amin tu kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jawab tuan-tuan. Tiap-tiap kali pada baca ayat Fatihah tu kita baca je ada jawapan dia. Tu tali kita dengan Allah Taala. Yang kelima, Al-Fatihah tu melonjakkan dan membuka potensi diri kita. Apa dia? Dia buka minda kita ni bila baca Fatihah. Pasal apa? Fatihah lah kita kenal siapa pencipta kita. Sebab tu kita tak boleh jadi munafik. Bila dah mengaji Islam, dah mengaji Quran, tak boleh jadi munafik. Pasal apa? Kita kenal Allah. Benda yang haram tetap haram, benda yang halal tetap halal. Yang kedua, menjadi hamba yang bersyukur. Fatihah tu dia bab syukur. Apa dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur kita tu, alhamdulillah, bab syukur. Yang ketiga, mengikut jalan yang lurus. Ada tak dalam Fatihah? Ada. Ihdinas siratal mustaqim. Mak rempit pun tahu tuan-tuan. Tu. Kenapa lari motor jalan highway? Kan highway jalan yang lurus. Ustaz tak tahu ke? Ihdinas siratal mustaqim dia kata. Dia lupa. Dia nak mati di jalan yang lurus. Tak main jalan-jalan kampung paya ni bengkak-bengkok, tak main. Dia main dia highway. Tu. Nampak tuan-tuan? Kena renung kita. Tu Fatihah tuan-tuan. Ya. Pujian kita dengan Allah Ta'ala dan sifatnya. Ya. Fatihah 1 sampai 4. Nombor 1 sampai 4, pujian kita dengan Allah Ta'ala. Yang kelima, kehambaan Allah Ta'ala, mohon pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tu minta tolong. Tu. Kemudian ujung sekali 6 7 doa mohon petunjuk jalan yang lurus untuk kita meniti tian sirat. Tu antaranya tuan. Nak baca tak cukup masa, kita selang-seli nanti insya-Allah. Boleh tuan. Balik pada kitab. Sebab tu kita jangan jadi orang munafik. Dah baca Fatihah, dah baca Quran hari-hari, jangan kita biasakan jadi munafik. Tanda seorang itu menjadi munafik, yang pertama, iman tidak tetap dan tidak teguh. Orang yang sebegini dapatlah diibaratkan seperti lalang, di mana ia terlalu mudah mengikut arah tiupan angin. Orang yang tidak teguh imannya sentiasa berubah-ubah mengikut keadaan mereka, sangat mudah terikut-ikut dan terpengaruh dengan persekitaran. Ni senang sangat dia terikut. Janganlah, ya. Tapi orang Melayu ni memang mudah terikut. Ya, terikut. Saya tak boleh lupa contoh yang Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, ya. Kita ni kalau terlampau terikut ikut seorang, jadi macam satu perangai binatang. Haiwan. Ada haiwan. Dulu ada cerita saudagar songkok. Ya, saya ingat cerita tu. Saudagar songkok ni orang Arab lah. Ya, penat dia berjalan kampung Melayu ni. Singgah tepi hutan tu, duduk bawah pokok. Songkok banyak ni, tak jual habis ni. Ya. Tiba-tiba terlelap di bawah pokok tu. Songkok ni tak berikat. Dekat pokok tu banyak beruk. Beruk tu turun pelan-pelan, tengok saudagar ni tidur. Dia ambilnya semua songkok, bawa lari naik atas. Habis songkok saudagar tu. Tak ada nak jual. Semua jenis songkok lah. Sedar tengok songkok tak ada. Apa dia buat? Dia tahu perangai monyet ni. Songkok yang di kepala tak diambilnya. Saudagar ni ambil songkok yang kepala, dilambung-lambungkan songkok tu. Beruk ni tengok orang buat, dia pun ikut lambung. Habis semua jatuh turun. Faham tak faham tuan? Tu perangai buruk monyet ni, suka mengikut apa yang diajar. Ini munafik. Tanda yang pertama, iman dia tak tetap, yang dipanggil seperti lalang, ikut angin. Tak percaya tengok lalang tu, betul? Ikut angin. Dia tak apa, tak ketentuan dia. Orang yang tidak teguh imannya sentiasa berubah-ubah mengikut keadaan. Dia atas pagar, nak ke tidak, betul? Yang paling sedih tu, nak bagi tahu halal ataupun haram, tak berani. Halal ke haram. Kan dulu ada cerita kes coklat, ingat tak coklat? Tak berani nak cakap halal tak, haram tak. Akhirnya duduk tengah-tengah. Apa dia? Halam. Betul.
Pasal apa? Nak jaga tahta dia, nak jaga status dia, nak jaga pangkat dia, nak jaga kerja dia. Bimbang, takut dipecat, takut dihantar ke tempat lain, takut ditukar macam-macam. Pasal nak menjaga sesuatu. Tu tengah-tengah dia. Ni dipanggil munafik macam lalang. Bahaya orang ni, ya. Mereka sangat mudah terikut-ikut dan terpengaruh dengan persekitaran. Apalagi dibagi upah, dibagi harta, lagi tergoda. Benda ni bukan zaman sekarang, tuan-tuan. Benda ni baru dicerita dalam My Quran Time. Perang Uhud, pusingan pertama Islam menang, pusingan kedua tewas. Pasal apa? Perangai macam ni. Dia ternampak harta yang hebat, harta rampasan. Nabi kata, tunggu di bukit tu, jaga musuh, takut musuh datang. Akhirnya dia menderhaka pada Rasulullah SAW. Bukan ketua, Nabi dia derhaka. Nabi tu bukan lantik daripada pilihan raya, tuan-tuan. Pilihan raya setengah mati, betul. Pilihan raya kena kempen, betul. Ni tengah konvik pun kempen lagi, tuan. Yang akhirnya yang kempen pun kena konvik juga. Nampak? Tak dengar cakap. Ni Nabi bukan kempen, Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi akhirnya tewas juga pasal derhaka dengan Rasulullah SAW. Tu akhirnya tewas, pusingan kedua tu tewas. Pasal apa? Allah tak bagi menang terus orang Islam ni. Sebab tu kadang-kadang susah nak menang Islam ni. Pasal apa? Allah tak bagi terus. Kadang-kadang bila menang straight, melompat ni menang Islam, dia jadi sombong, dia jadi riak, dia jadi lupa. Pasal apa? Manusia ni mudah lupa. Yang kedua, tanda seorang itu munafik, tindak tanduk yang sentiasa berubah. Orang munafik boleh diibaratkan sebagai pelakon yang hebat. Ketika dia bersama orang yang sedang beribadat, dia akan turut sama melakukan ibadat tersebut, walaupun hatinya terlalu susah untuk menerimanya. Sebaliknya yang terjadi apabila dia tidak dilihat oleh khalayak, dia akan mengikut kata hatinya dengan tidak melakukan amal ibadat. Dia buat ibadat bukan Allah Ta'ala, buat ikhlas tu. Kita buat ibadat lillahi ta'ala. Dia nak berlakon di depan orang. Tu bahaya, betul. Kadang-kadang jaga. Kadang-kadang kita nak bab ikhlas ni nak jaga susah. Pasal apa? Hati tak bersih. Saya nak share sikit malam ni 10 tanda hati yang bersih. Kalau saya bawa lah, boleh tuan-tuan? Kena share. Kalau tidak, sampai bila pun kita tak faham apa dia hati yang bersih. Kalau saya bawa, insyaAllah. Ada 10. Dah banyak tempat saya share. Ni pun kawan yang share, saya bacakan balik. 10 hati yang bersih, iaitu bila hati ni bersih, hidup pasti bahagia. Yang pertama, jangan cari salah orang. Hati yang bersih ni tak cari salah orang. Janganlah kita dah berumur ni sibuk nak cari hal orang. Janganlah, sibuk, tak boleh. Hati yang bersih, dia diam. Apa jadi, jadilah. Nampak? Dia tak mengata. Tu yang kedua, jangan hina orang. Hati yang bersih, jangan hina orang. Dah masuk surau, tuan-tuan. Betul? Dah masuk surau, dipanggil Al-Surawi. Betul? Masjid Al-Masjidi. Tu. Dah masuk kampung, ini kampung Mujir ya? Ni surau Mujir kan? Kampung Paya. Poyo. Kampung Al-Poyoi. Tu. Orang Poyo. Bukan Poyo lain pula kan? Tu bahasa sekarang tu. Buat perangai, dah masuk masjid, buat perangai masjid tu dalam kampung Paya juga. Pergi Seremban, sama juga, perangai dalam masjid tu dia bawa. Jangan hina orang. Yang ketiga, jangan buka aib orang. Hati yang sejahtera, hati yang bersih, dia tak buka, dia tak sibuk aib orang. Berhentilah, cukup. Janganlah kadang-kadang kita ni kadang-kadang melampau-lampau, nak menang sangat, diaibkan orang. Janganlah. Jangan dibimbangi. Allah buka aib kita, tak berhenti-henti tuan besok. Kita tak hendak. Kalau boleh tutup aib orang.
Nampak? Hebat macam mana maksiat dilakukan. Kalau kita jangan, kita buka. Yang keempat, jangan perlekehkan orang. Jangan direndah-rendahkan orang. Kita ni sama saja. Bila sujud tadi, dahi kening atas lantai, rendah daripada punggung kita. Betul tak betul? Ada tak orang sujud dahi dia lagi tinggi pada punggung? Cuba test tengok. Tu makhluk baru, betul? Tu. Yang kelima, jangan mengata orang. Ni, jangan kata orang. Kita ni kadang-kadang mulut tak boleh diam, tuan. Allah, tengok orang tu beli kereta baru X70. Kata juga, kata. Tiba-tiba keluar lagi X50 sebelah tu beli lagi. Tak sampai lagi, betul? Dan beli, maksud merah, menyala. Dia cakap tak? Dia tengok tingkap, utang lah tu. Mulut tuan. Allah tuan, tak tahu diam dia. Mana ada orang beli cash kecuali pendapatannya 100,000 sebulan, betul? Boleh tak beli cash X50 70,000? Dia bayar cash terus 1 bulan punya gaji. Pasal apa? Dia mampu. Tapi kita ni yang tak mampu, diamlah, jangan mengata. Kalau kita beli pun hutang, betul? Kalau kita kata alhamdulillah, tahniah awak beli kereta baru, dapat tumpang tak? Pergi surau dapat pergi sekali, betul? Jangan dah beli kereta, simpan rumah selimut, takut sejuk dia. Siap pakai masker lagi. Faham? Tu takut kena nak mampus. Yang keenam, jangan sakitkan orang. Tu. Maksudnya kita sama-sama jiran. Boleh lagi? Yang keenam, jangan sakitkan orang. Jangan kita. Jiran ni jangan sakiti hati orang. Yang ketujuh, jangan bangga dengan amal ibadah. Dah masuk surau, dah masuk masjid, jangan bersonok. Aku seorang yang masuk surau. Jangan tuan-tuan. Nampak? Ditegur orang. Mana tu? Masjid lagi. Takut nak masuk neraka. Dipeli orang tu. Janganlah. Kau tak pergi masjid, kau masuk neraka besok, dibakar besok dalam kubur. Dia beritahu, langsung tak datang dia. Dia tak sembahyang masjid kempaya, dia sembahyang masjid negara. Jauh tuan. Tu manusia ni kadang sensitif, jangan kita mengata. Yang ke-8, jangan tunjuk menunjuk. Yang ketujuh, jangan bangga dengan amal ibadah. Yang ke-8, jangan tunjuk menunjuk. Beribadah, jangan cerita kat orang kalau boleh. Nampak? Orang tegur, pak cik mata merah kenapa? Tahajud malam tadi. Tapi payah. Dia mesti nak bagi tahu. Tu bab ikhlas kan susah, mesti nak bagi tahu. Kalau tak cakap, kalau tak tegur pun, malam tadi hujan tak? Hujan. Pak cik sedar, lepas tahajud saya rasa hujan benar. Dia nak bagi tahu. Dia nak bagi tahu tu, hancur, lebur. Yang ke-9, jangan berbanding dengan orang lain. Jangan beza-bezakan kita dengan orang lain. Ni. Jangan kita ada bab kasta. Kalau orang India panggil kasta, betul? Kita tak ada, sama je. Nabi tak ajar. Akhir sekali, yang ke-10, jangan sedih apabila kekurangan. Kurang macam mana pun kita tetap bersyukur. 10 dapat. 10 apa? 10 nak bersihkan hati kita. Tu. Di samping itu saya share satu lagi, nak dapat hati yang bersih, amalkan amalan harian ni berpandukan 5S. Ada 5S formula dia. Boleh? Nak azan dulu ke macam mana? Teruskan. Orang sini tahu semua isyak, betul? Okey. Masjid ada. Okey. 5S tu kena amalkan. Yang pertama, sisihkan diri daripada perkara dosa. Berhentilah. Dah berumur-umur ni bab dosa, cukuplah. Ada tak orang dah berumur masih buat dosa? Ada. Tak berhenti lagi bab dosa. Macam-macam ilmu dia nak tuntut. Nak jadi muda, jadi kuat, nak jadi gagah, nak jadi handal, nak jadi handsome. Yang perempuan nak pakai susuk. Ada tak pakai susuk? Susuk. Cuma dia menyesal pakai susuk pasal apa? Dia tak boleh lalu bawah pengampai. Pantang salah satu. Betul? Lalu pengampai, tua balik dia. Pantang. Yang satu lagi, tak boleh makan sate. Takut tercucuk buluh sate. Ada?
Nampak? Pakai susuk. Ni. Yang kedua, S yang kedua, sucikan hati dari hasad, dengki dan prasangka. Berhenti, dah berumur ni sangka baik terus dengan Allah Ta'ala, apalagi dengan makhluk kita. Sucikan hati, ya, daripada hasad, dengki dan prasangka. Yang ketiga, S yang ketiga, susun kehidupan harian mengikut syariat Islam. Ni kita baca, indahnya hidup bersyariat. Nak tidur, bangun tidur balik cara Islam. Tu innad dina indallahil Islam. Tu surah yang ayat nombor 19, surah Al-Imran. Yang keempat, S yang keempat, sabar ketika menghadapi ujian Allah dan anggaplah itu penghapus dosa. Apa yang Allah uji, sabar tuan-tuan. Jangan kita mengerang, jangan kita mengeluh, jangan kita bising. Itulah bahagian kita. Ya, kena sabar. Apa orang buat, tetap sabar. Yang kelima, S yang kelima, syukur, reda di atas segala kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tuan-tuan duduk di sini, kamu payah dapat surau, syukur tak kita? Syukur. Kecil kita reda pasal apa? Ada masjid besar, betul? Tak muat pergi masjid. Ni syukur. Surau, dulu surau tinggi kayu, betul? Asalnya kayu tinggi. Kalau sujud tarawih berdentum semua. Kalau tengok daripada luar bergoyang-goyang surau tu, betul? Nak roboh. Sekarang surau batu, siap ada lampu cantik macam istana. Kalau tak datang juga macam mana? Tu tanya, betul? Besok jawab dengan lidah yang fasih dalam kubur. Kata orang baca takin. Tu 5S yang sepatutnya kita dapatkan. Bila dah dapat 5S tu, jangan tinggalkan yang 5 lagi S. Apa dia? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 solat. Dapat? Jangan tinggal. Sekali-sekala jangan tinggal. Jangan sekali-sekala. Tak boleh tinggal. Kalau sekali tinggal, tak tahu berapa puluh ribu tahun besok kita dalam neraka. Nak jawab macam mana tuan-tuan? Tu kena renung. Yang dulu tu Ustaz, saya tinggal, nak qada tak? Kena. Hutang tetap hutang. Tetap bayar. Berapa kali tinggal? Tak ingatlah Ustaz. Sejak balik hanya. Tu. Nampak? Kira sendiri. Tapi antara ulama bagi tahu, bila yang paling hebat ni, ya, selagi kita tak puas hati kita punya qada tu, selagi itu kita teruskan. Nampaknya. Kalau kita dah rasa dah senang-senang sikit, hati tu dah senang sikit, kemungkinan nak hampir habis. Tapi teruskan. Tapi semain sunat teruskan juga. Qada tu kena bayar. Sama dengan puasa pun kena bayar. Selalunya orang perempuan lah. Orang lelaki sini ada yang tak qada lagi. Ada sini. Ya, tak pernah orang lelaki sini kan. Semua tak uzur kan. Semua sihat. Yang perempuan, yang uzur perempuan saja. Tapi perempuan pun selalu tangguh. Dah nak Rejab, Syaban baru nak cari kira. Janganlah. Tu yang bertindan-tindan. Kalau dikira cupak beras tu, berlori-lori beras. Jangan. Kalau 10, kalau daripada zaman anak dara sampailah anak dara tu sampai jadi nenek masih lagi tak qada, bayangkan berapa lori nak bayar. Tu kadang-kadang orang tak ingat, anak pula yang ingat. Kena kira pula berapa. Ada tak cara bayar dia? Ada. Bayar fidyah, betul? Tu antaranya. Balik 5. Balik pada kitab. Boleh lagi ya? Boleh lagi? SOP sampai pukul apa? Boleh lagi? Habiskan ni boleh? Sikit ni. Yang ketiga, tidak tetap kata. Orang yang munafik ni tidak tetap kata. Dia sentiasa mengubah pendiriannya suatu bersama dengan orang mukmin lainnya. Dia akan memuji-muji Islam dan menyatakan ketaatannya terhadap ajaran tersebut. Tetapi di belakang orang mukmin secara senyap dia akan menghina Islam. Ni hati-hati sikit. Itu dia panggil musuh dalam selimut. Yang keempat, tanda orang mukmin sentiasa mengharapkan kebaikannya dibalas. Jika dia melakukan suatu kebaikan dan berbuat jasa, dia akan mengharapkan kebaikan itu dibalas dengan balasan yang setimpal seperti wang ringgit atau pangkat. Allah, tuan, ni berlaku zaman akhir ni. Ya, dia sokong orang tu pasal ada niat sesuatu. Ni berlaku, ya. Sokong orang ni baru dapat projek. Betul?
Allah tuan, niatnya bukan nak tegakkan Islam, dia nak tegakkan diri dia sendiri. Akhirnya mati ketegakkan. Betul. Tu masalah apa? Niatnya bab dunia. Allah bagi. Nak pangkat Allah bagi, nak harta Allah bagi, nak projek Allah bagi, nak emas Allah bagi. Tu yang Nabi kata, Nabi Muhammad SAW, umat dia kalau dibagi emas tu 2 gunung tak cukup, 2 lembah gunung tu tak cukup dia akan minta lagi bab emas. Tu cukup. Kita ni kadang kalau 100 tak cukup, betul? Nak 100,000 cukup tak cukup. Jadi 1 juta akhirnya. 1 juta pun tak cukup, akhirnya berbilion-bilion pun tak cukup. Yang kelima, jiwanya, tanda orang munafik, jiwanya tidak tenteram. Dia akan sentiasa resah dan gelisah kerana terpaksa bersikap pura-pura di hadapan orang ramai dan tidak dapat melaksanakan hatinya. Dia tak tenteram, tuan-tuan. Bila dia boleh berlakon dengan orang, dia boleh berlakon, tapi dia tahu Allah tu memerhatikan dia. Kita jangan menipu Allah. Yang menipu orang boleh kita tipu, manusia kita boleh tipu. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Yang keenam, menjadikan dunia sebagai matlamat hidup. Mereka hanya menjadikan dunia sebagai tujuan utama dan terlalu cintakan kebendaan. Akhirat bagi orang munafik hanyalah satu mitos dan khayalan. Allah, tuan-tuan, dia tak percaya bab akhirat. Dia tahu yakin dunia ni kekal, tapi dia terlupa makin lama makin tua makin habis umur kita. Hari ni kita sampai hari Selasa, betul? Hari ni dah 4 Safar. Nombor bertambah daripada Muharram jadi Safar. Daripada 1441 jadi 1442 Hijrah. Maksudnya apa? Nombor bertambah, tapi umur kita sebenarnya makin lama makin sedikit. Peruntukan tu nak teruskan hidup makin lama makin sedikit. Oleh itu kita bersiap-siaplah kita untuk menghadapi hari yang satu lagi. Bayangkanlah betapa hinanya jika tergolong dalam golongan munafik ini, kerana segalanya penuh dengan kepura-puraan. Lagi pula balasan di akhirat amat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Surah An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang yang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah sekali di dalam neraka. Allah, tuan-tuan, sehebat-hebat neraka, dia yang paling bawah. Kalau neraka tu level kuali, tuan, kuali, punggung kuali tu tempat dia orang munafik. Batu Tok Imam selalu baca, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. 7 kali pasal apa? Ada 7 pintu sedang standby nak menyedot kita, tuan-tuan. Cari jalan, tuan-tuan, elakkan walaupun sesaat, janganlah kita singgah dengan neraka, tuan-tuan. Habis bab munafik, kita akan sambung bab musyrik, ya, insyaallah bulan depan. InsyaAllah mana yang baik daripada Allah Ta'ala, terbaik seluruhnya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lemah daripada saya sendiri, kita sudahi surah Al-Fatihah.